Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Seperti mana biasa memanjat syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah dan izinnya, kita masih lagi dapat bersama pagi ini dalam Bual Bicara Quote of the Day bersama dengan Atuk dari Kota Baru. Kota Baru. Selamat pagi orang Perlis. Selamat pagi. Good morning. Morning orang Perlis. Orang Kedah. Selamat pagi. Penang. Selamat pagi juga. Selamat pagi. Good morning orang Penang. Orang Penang. Perak, ayu. Ayu, ayak. Ayu, Perak. Good morning, Perak. Oh, Perak. Perak. Orang Kelantan. Selamat pagi, bro. Hoi. Dengan kita. Selamat pagi, Selangor kita. Selangor. Selamat pagi. Morning, Selangor. Morning. Nogori 9. Selamat pagi. Pagi, Melaka. Morning, Melaka. Morning, Johor. Morning, orang Johor. Pahang, morning. Sabah, morning. Sarawak, morning. Singapore, mari. Hui, good morning, Singapore. Good morning. Kalimantan, morning. Sumatera, good morning. Wow. Selatan Thailand. Ya, Naina, Assalamualaikum, Alhamdulillah. Orang Rawang, good morning. Waalaikumsalam, good morning. Morning, apa khabar orang Rawang? Cuaca di sana macam mana? Kota Baru hujan. Musim dia. Thank you for the rose. Wah, thank you rakan-rakan semua. Hari ini sudah pun berapa hari bulan? Hari ini 23 hari Ahad. Ahad Sunday. Mendung. Wow. Seronok mendung. Sejuk. Sejuk. Sembang pagi hari ini. Sembang pagi sebelum kita teruskan bual bicara kita. Terima kasih kepada yang sudi like. Terima kasih yang sudi masuk jenguk. Terima kasih yang sudi menulis. Penat menulis. Jari menulis. Menaip. Terima kasih. Terima kasih semua. Okey, sebelum kita meneruskan bual bicara kita buat amal ibadat dulu. Sedekah. Surah Al-Fatihah pahalanya. Kita sedekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sedekah kepada kedua ibu bapa kita, kepada suami atau isteri, anak-anak tersayang. Mertua, biras, besan, jiran, sahabat, guru, kepada rakan-rakan kita di TikTok, rakan-rakan TikTok yang dapat masuk ataupun yang tidak dapat masuk, yang sedang like. Juga kita sedekahkan pahala Al-Fatihah yang kita akan baca bersama sebentar lagi. Kepada rakan-rakan yang jenguk, tak syenggu, semuanya kita sedekahkan pahala Al-Fatihah. Semoga bisnes mereka maju. Semoga perniagaan mereka maju. Semoga kerja mereka mudah. Semoga cepat naik pangkat. Yang belum kahwin, semoga kahwin. Yang belum ada anak, semoga cepat dapat anak. Yang belum dapat menantu, semoga dapat menantu. Yang belum ada kerja, semoga dapat kerja. Semua kita sedekahkan surah Al-Fatihah kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin insyaallah. Naina. Sejuk. Welcome Cameron Rawang. Hebat orang Rawang. Awang masih lagi dikelilingi hutan belantara. Hutan belantara. Terima kasih yang sudi bersama Datuk hari ini. Apa tajuk kita hari ini? Orang miskin. Bila kaya, cepat miskin. Kenapa macam tu? Orang miskin. Bila kaya, cepat miskin.
Orang miskin bila kaya cepat miskin. Oh, macam mana tu? Macam mana tu? Orang miskin bila kaya cepat miskin. Orang kaya bila kaya lambat miskin. Lambat miskin. Oh, hey. Susah juga nak fikir. Seseorang harus menjadi miskin untuk mengetahui kemewahan yang diberi. Apabila orang itu dia pernah jadi miskin, dia tahu apa itu kemewahan. Tapi bagi orang yang sudah pun kaya, dia tak tahu apa mewah. Dia tak tahu sebab dia dah mewah dah. Hidup dia mewah. Mewah. Hidup dia mewah. Ya, Mayusri. Mayusri, apa khabar Mayusri? Terima kasih banyak sudi jenguk Atuk. Assalamualaikum Tuan Jimat. Waalaikumsalam. Dan sahabat syurga. Amin. Semua yakin. Istiqamah. Istiqamah. Terima kasih. Terima kasih Hasri Ibrahim. Ya, Sri Ibrahim. Terima kasih banyak. Kerana sudi jenguk-jenguk Atuk. Tajuk kita hari ini, orang miskin cepat jadi miskin. Orang kaya lambat jadi miskin. Siapa boleh jawab? Forest 1. Liverpool dah masuk gua. Ganti Manchester United. Dengan Forest pun kalah Liverpool. Mana cuca lu? Atuk, apa pendapat Atuk dengan prestasi Haaland? The best striker so far dalam EPL. Nah ni. Oh, the best. Atuk jangka dia akan boleh skor dah highest score lah dalam history EPL. Sebab sekarang pun dah 15 gol, baru 9 game. Baru 9 game, 10 game. Cuma dia dengan Liverpool je, dia tak dapat buat gol. Nasib tak baik kan. Tapi keeper Liverpool keluar kotak hampir 2-0. Itulah. Tu, Atuk tak tengok penuh. Tapi tengoklah bola masuk tu. Bola masuk. Tapi pemain Forest pun hebat. Tapi Forest berada di tempat ke-18. Tercorok. Baru 2 kali menang. Dengan Liverpool kali kedua menang. Macam mana boleh kalah Liverpool? Atuk tengok Liverpool pemain dia, terutama Nunes. Nunes ni terlampau selfish. Banyak kali salah free tau, kosong. Tapi dia tetap juga shoot dengan gol. Dia sekarang, zaman sekarang, orang yang tak main game 1-to-1, susah dapat buat gol. Sebab kalau dia terus shoot gol, goalkeeper world class. Goalkeeper world class. Kemudian defend world class. You nak tendang macam mana? Semua angle goal dah tutup. Kecuali you buat 1-to-1. Kalau 1-to-1, goalkeeper sudah ke kiri, you pass bola ke kanan, senang je. Senang je shoot goal. Jadi ini yang berlaku di antara Mane dengan Salah dulu. Dengan Firmino dengan Salah, mereka bermain game sedemikian rupa. Tapi apabila Diaz dengan Ninas masuk, keadaan sudah jadi selfish. Terlampau menentingkan diri. Ingat dia hebat boleh buat gol. Satu kesilapan besar. Klopp ni kena ajar budak ni. Main tak betul. Oleh macam. Pelik tapi benar. Manchester City di hati. Wow, non. Wah, mentang-mentang Manchester City masih top. Oh, Manchester City Haaland. Hebat. Hebat Haaland. Manchester City beli Haaland is the right person. Liverpool beri Ninas is the wrong person. Diaz pun sama juga. Terlampau mementingkan untuk buat gol sendiri. Sedangkan Firmino, Salah sebelah dia free. Tak ada orang. Dia tak pass bola. Ini penyakit ini ada pada Manchester United semasa Ronaldo masuk. Adalah penyakit ini. Macam perangai Greenwood apa semua. Mereka ni menyusahkan. Yang jadi mangsa ialah Ronaldo. Sekarang Ronaldo lagi naik angin. Woi, cakap bola pula. Betul tu. Saya happy dia beli Haaland. Oh, Haaland. Memang nampak budak tu hebat. Saya Liverpool jual Mane. Liverpool bukan nak jual Mane sangat. Sebab Liverpool cuba nak menremajakan tim dia. Jadi dia ambil risiko. Mane sudah dapat award. Award Mane dengan Bayern Munich. Sudah Bayern Munich masih lagi top. Itulah bola kan. Tapi silap besar lah. Beli Nunes silap besar. Diaz boleh tahan. Nunes ni tak boleh langsung. Dan dia kena buat gol. Dia pula temper. Tiba-tiba dapat red card kan hari tu. Tak boleh. Wow, bola pula. Okey. Pada Atuk siapa juara EPL? Atuk boleh pegang kali ni ialah masih lagi pada Manchester City. Tapi Arsenal pun best. Tim Arsenal pun bagus. Tim Arsenal macam Arsenal dia ada Saka. Ni budak bagus ni. Saka ni pemain England. Budak muda lagi. Saka di antaranya. Dan dia ada Jesus.
Jesus yang dia ambil daripada Manchester City. Tepatlah cara dia orang ambil. Cara dia ambil. Sama juga macam Chelsea. Chelsea dia beli daripada Manchester City Raheem Sterling. Raheem Sterling. Raheem Sterling. Itulah. Arsenal City ada peluang juara. Ya, apa ni, ada peluang juara sebab dia orang berada top list kan. Dia ada juara. Liverpool dah out dah. Liverpool dah out dah. Tak boleh ikut dah. Dah jauh sangat. Separuh point. Separuh point. Okey. Kita pergi kepada quote of the day kita hari ini. Mak Yusri, seronok bola. Engkau pun tahu semua bola. Atuk sikit-sikit je lah. Sikit-sikit je. Kerana minat. Sorry bagi kaki orang yang bukan kaki bola. sorry. Kadang-kadang orang kaki bola ni dia melalut sikit. Banyak. Kenapa orang miskin cepat miskin? Kenapa orang kaya susah miskin? Siapa boleh jawab? Orang miskin, dia berangan-angan. Nak dapatkan tu, nak dapatkan ni. Dia berangan-angan. Bila aku ada duit, aku dapat duit, aku akan pergi melancong. Itu cara orang miskin. Bila aku kat duit, aku akan beli TV 70 inci. Itu cara orang miskin. Cara orang miskin berfikir. Ya, come on. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ji. Kawan-kawan duha. Mendung di Woodland. Hujan di Kota Baru. Sedekah jangan tinggal. Cantiklah Mak Yusri. Sedekah tidak kira miskin kaya. Bukan kuantiti yang ditentukan. Ya, terima kasih. Terima kasih subscribe YouTube Haji Mak Atuk. Haji Mak Atuk untuk subscribe waktu K. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Yusri. Semoga sihat-sihat semua. Rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang belum masuk, Atuk kita sama-sama doakan. Semoga mereka sukses, sehat. Hidup udah beronar. Seseorang harus menjadi miskin untuk mengetahui kemewahan. Kalau dia tak miskin, dia tak tahu mewah. Mereka belum mengalami seperti yang diremehkan, ditertawakan, dihina lain. Tetap Liverpool di hati. Wow, user masuk. Liverpool di hati. Tapi tercoroklah kali ni. Tadi ni. Sebab cara pemain Nunes dengan Diaz memang tak. Now, cara main bola sekarang, you tak boleh lagi individual player like Messi. Ini gifted. 1-2 je. Maradona, Messi pilih. Gifted. Kalau you tengok Lewinsky sendiri pun, dia tak main individu. Dia main team. One to one. Dia main team. Sebab tu Lewinsky dapat skor gol. Kalau kita tengok, tadi saya sudah sebutkan, iaitu triple. Three soldiers Liverpool. Firmino, Mane, Salah. Memang dia orang ni tidak tamak kepada gol. Tapi dia nak pastikan macam mana nak pastikan boleh gol. Dia akan pass kepada kawan. Kepada Firmino, kepada Salah, kepada Mane. Macam tu. Tapi Nunes dengan Diaz ni tidak macam tu. Dia je nak buat gol. Dia tendang pula. Dia tak tengok goalkeeper. Dia tendang selalu sampai kepada goalkeeper. One to one, two game. Itu cara main bola sekarang. Bukan main cara sebab goalkeeper sudah world class. Bola macam mana pun dia sudah close goal tau. Kalau dia in position, you tendang bola kuat macam kilat pun tak masuk. Kecuali kalau dia off position. Kalau dia off position, Salah tendang bola bukan kuat. Tapi dia selalu pass bola dekat angle yang memang tangan goalkeeper tak sampai. You slow pun masuk. Slow masuk. Ini yang kelebihan pada Salah. Tapi Salah, kalau orang tak pass bola kat dia, dia pun tak boleh buat gol. Sama Ronaldo. Ronaldo, dia begitu kecewa bila join Manchester United. Ramai yang boykot dia. Tak nak pass dia. Nampak bola, tak bagi. Cuba skor sendiri. Itu yang jadi. Tapi sekarang dah lain dah. Ten Hag dah rehatkan Ronaldo. Ronaldo melenting. Dia tak kisah. Tapi Ten Hag, apabila strategi dia buat, sekarang dah menjadi. Dengan Chelsea pun draw. Jangan main. Itu Ten Hag. Klopp kena baikilah. Tapi kebetulan lah Alexander injury kan. Itu adalah alasan-alasan dia. Mo Salah terbaik. Yes.
Umur salah tu. Ronaldo tak main bola, tak apa dah. Dia main bola tu hobi je. Tak ada apa dah. Orang paling kaya. Paling kaya. Sebenarnya, pada pandangan tu, soal apa ni Ronaldo dia nak kurangkan main dengan EPL. Sebab dia nak simpan. Dia tidak injury untuk main World Cup. Dia the last World Cup yang dia akan main. Di Qatar. Tak lama dah World Cup bulan 11. Tak lama dah. Jadi kalau dia injury macam Jota kemungkinan tak boleh main. Dan ada 2-3 orang lagi. Macam Conte pun tak boleh main untuk France katanya. Injury juga. Ini contoh-contoh yang Atuk rasa strategi Ronaldo. Kalau dia main, kalau dia injury, habislah peluang dia untuk bermain dengan World Cup. Habis. Oh, itu Atuk baca lah. Anda Malaikat, terima kasih. Terima kasih. World Cup is coming tau. Yay. Malaysia bila nak masuk World Cup? Dah lama dah masuk World Cup Malaysia. Tapi tak keluar-keluar. Tak keluar-keluar. World Cup Malaysia dalam periuk. Dalam periuk. Woi, sembang-sembang hari ni. Bola pula Mak Yusri ni. Lain macam. Sorry lah, Atuk tak tengok bola Malaysia. Bola Malaysia ke, Thailand ke, Indonesia ke. Low class. Tak berbaloi dengan mata. Tak berbaloi dengan mata melihat. Tak berbaloi. Sorry to say lah. I'm not the high taste for the bola sepak. Tapi, membuang masa tengok. Membuang masa dengan attitude-nya, dengan skill-nya, dengan apa. Tak ada langsung. Tak ada apa. Kalau Malaysia masuk World Cup tu pun tengok juga. Kalau 100 tahun lagi pun tak masuk. Kalau Mak Yusri umur 1000 tahun pun Malaysia tak masuk. Percayalah. Malaysia ni reverse. You tengok dulu. Kita beat Korea. Piala Merdeka. Sekarang mana kita? Dulu kita beat Japan. Sekarang mana kita? You tengok main Korea. Main Jepun. Semua dah main dengan kelab-kelab di Jerman. Bayern Munich main di Manamino apa semua. Song apa semua. Semua dah main. Kita mana ada? Kita mangkuk ayun je ada. Mangkuk ayun. Kesilapan besar. Lepaskan mana? Gandengan dengan masalah. Yes, betul. Agree. Sebab dia tiga ni, Mane, Firmino, Salah ni, dia masih lagi fit tau. Masih lagi boleh bermain. Sepatutnya Klopp kena pegang lagi satu musim ini. Satu musim ini. Tapi apabila Mane tak ada, dia masuk Diaz dengan Nunes, habis koyak. Budak dua ni budak baru lagi. Budak baru dan bukan hebat sangat pun. Bukan. Gaya je lebih. Tak ada apa. So dia, Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi tu Haji, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kena sumpah 100 tahun tak masuk World Cup. Itu 100 tahun Atuk bagi. Tapi yang sebenarnya 1000 tahun. Sahur dia, terima kasih. Kamu, terima kasih. Pagi-pagi bola sikit pagi-pagi. Ambil angin. Warm up, bola. Hai, bola. Tapi sorry lah, Atuk tak minat local football. Atuk tak minat. Kalau tanya tak minat. Masa Atuk tengok dulu, masa Muqtada Hari, Rolah Saleh, Abda Alif, James Wong, Hassan Sani, Wan Zawawi, itu Armugan, Santok Singh, So Chin An, itu je yang Atuk suka tengok. Lepas daripada tu, no more. Dulu boleh sebut satu persatu. Satu persatu. Wan Zawawi, Malaysia layak ke Soka Olimpik. Pemain yang paling pendek, rendah lagi daripada Conte. Wan Zawawi. Lawan di Jerman. Main Dulu. Now is no more. Now is finish already. Tak boleh buat apa lah. Tak ada obat dah. Saya pun suka tengok EPL. Wah, lain macam user. Kita geng lah. EPL kita geng. Kita geng. Sebenarnya EPL walaupun pasukan itu, tim itu berada di bawah. 9 kali baru menang 2 kali mata Nottingham Forest. Tapi dia boleh beat Liverpool tau. Dia boleh beat. Maknanya dia punya skill dan gameplay di EPL ni dia average. Tapi nasib dia tak menang. Nasib. Itu yang dikatakan bola. Ya tu. Zaman 70-an, 80-an, the best lah. Sampai pecah kacamata tengok bola. The best player. You tengok Singapura punya player. Apa dah nama? Allah lupa dah. Singapura player.
Ada 2-3 orang, lupa dah nama. Lupa nama. Player, best player. Sedih Malaysia tak masuk World Cup. Tak payah sedih. Tak layak pun. Kalau masuk memalukan. Mencemarkan padang. Buat apa? Hari ni nenek kau buat T.O. Pekat. Campur limau nipis. Entah apalah. Nenek kau yang buat. Tu tolong minum je lah. Okey, kenapa orang miskin cepat miskin? Kenapa orang kaya lambat miskin? Kita pergi ke tajuk kita hari ini. Miskin adalah orang yang kesenangannya bergantung kepada orang lain. Orang miskin, kalau dia nak senang, dia kena bergantung kepada orang lain. Boleh terima tak tu? Wow, come on, wow. 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 Come on, siapa main pemain Singapura tu? Allah, lupa dah. Pemain Singapura yang hebat tu. Sekarang dia jadi coach lah, kata salah ya. Yalah. Sama Alpice. Sama Alpice. Masih ingat? Sama Alpice. Hebat tau. Hebat. Wow, hebat. Ramai lagi. Boleh recall lagi. Itulah bola. Miskin adalah orang yang kesenangannya bergantung kepada orang lain. Jadi kalau dia sentiasa bergantung, dia itu adalah orang miskin. Kalau kita boleh independence, kita boleh berdiri kaki sendiri, kita tidak bergantung kepada orang lain, dan kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berarti kita bukan orang miskin. Wow. Miskin bukan terletak kepada wang ringgit, bukan. Bukan terletak kepada harta, bukan. Ini yang jadi teori barat ni. Teori kapitalis. Membandingkan kemiskinan itu dengan pendapatan. Dalam Islam, itu bukan. Tidak seperti itu. Dalam Islam tidak meletakkan perbandingan material. Dalam Islam. Dalam Islam menekankan kepada iman. Iman. Tawakal. Tawakal. Tauhid. Itu dalam Islam. Konsep Islam lain. Berbeza kapitalis. Kalau di teori kapitalis, kalau kau nak kaya, kalau kau duit lebih, kau kena menabung. Itu teori kapitalis. Apabila kau duit banyak, kau kena menabung. Itu baru dikatakan bijak sebab kau menabung. Islam tidak begitu. Kalau kau duit banyak, kau kena sedekah. Barulah keuntungan akan berlipat ganda. Beza. Dia kalau menabung, dia kata, you invest. Masuk dalam tabung, bank apa semua. Maka you akan dapat 3 to 4%. Itu cara otak orang kapitalis berfikir. Cara Muslim berfikir, cara syariat, you sedekah, you akan dapat 70 kali ganda. Dan engkau tidak akan miskin kerana kau sedekah. Itu kaedah Islam. Kau berdaya hari ini. Sembang hari ini bersama dengan Atuk. Orang miskin itu selalunya berbuat salah dan dilarang benar. Orang miskin, apa yang dia buat selalu dikatakan salah. Salah semua. Orang kaya tak salah. Boleh pakai ke ayat ni? Ada juga. Sembang-sembang dengan Atuk hari ni. Sambil-sambil buat bicara bola sikit. Sebab tak terfikir pula Liverpool boleh kalah dengan Nottingham Forest. Aduh, tak boleh buat gol. Aduh. Jika kamu lahir miskin, itu bukan kesalahan kamu. Tetapi jika kamu meninggal miskin, itu kesalahan kamu. Kata Bill Gates. Warm up dulu. Warm up Israel. Kata Bill Gates. Kita lahir miskin, bukan kita salah. We are not the make mistake. Kita dilahir dalam keluarga miskin. Bukan salah kita. Tapi kalau kita mati dalam kemiskinan, itu salah. Very deep. Ini ungkapan Bill Gates ini sentiasa diucapkan. Memang itulah. Kita dilahirkan, itu takdir. Takdir yang tak boleh siapa pun ubah. Itu ketentuan daripada Allah SWT. Kita dilahirkan dalam keluarga Muslim. Alhamdulillah. My father and my mother is Muslim. Alhamdulillah. Maka kita pun jadi seorang Muslim. Ada kawan kita lahir dalam bukan Muslim. Father and mother is not Muslim. Maka dia lahir sebagai seorang bukan Muslim. Jadi dia kena convert. Dia kena come back. Bukan senang. Jadi Allah sayang kita. Bila Allah sayang kita, dia lahirkan kita dalam keluarga Muslim. Alhamdulillah. Automatik. Kalau Mak Yusri lahir di Jepun, nama ibu bapa Mak Yusri, Ibu Yusri pun bukan nama Mak Yusri.
nama Mak Yusri itu Toyota. Maka belum tentu Mak Yusri Muslim. Nama pun nama Mak Yusri itu. Lain baca. Biar kita mati kenyang. Jangan kita mati lapar. Oh, ayat tu bagus Mak Yusri ni. Biar kita happy. Happy, gembira. Jangan kita mati dalam sedih. Amboi Atuk, amboi. Lain macam. Contoh. Dalam hidup sederhana, kita bisa menikmati dan melihat sebuah kesempurnaan atas segala yang sesuatu. Apabila kita dalam keadaan sederhana, kita dapat menikmati dengan baik. Ada orang kaya tak dapat menikmati apa yang dinikmati oleh orang miskin. Contoh, kita orang miskin boleh pergi kedai kopi canggung, teh tarik satu, roti canai telur satu. Dan kita boleh borak berjam-jam. Orang kaya, jutawan, dia tak datang kedai kopi. Dia pergi hotel, coffee house. Jadi, nikmat minum kopi di warung, dia tidak boleh merasai. Nikmat sama nikmat. Cara makan, benda makan itu berbeza. Di mana kamu makan itu berbeza, tapi nikmatnya sama. Kalau Atuk nama Jepun, Matriso Yuki. Kalau nama Jepun. Nama Jepun. Kau ada day hari ini. Sema pagi bersama dengan Atuk. Terima kasih kerana sudi jenguk Atuk pagi ini. Ramai kawan-kawan semua. Tolong kongsi sikit. Kenapa orang miskin dia rasa dia miskin? Sebenarnya dia bukan miskin. Bukan miskin. Ada sahabat Rasulullah. Dia seorang yang paling kaya, anak orang paling kaya. Ibunya cukup sayang kepada dia. Cukup sayang. Apabila dia lalu di lorong, wanginya itu orang akan kenal. Ini si Fulan punya ni. Pakaian dia, pakaian yang paling mahal pada masa itu. Paling mahal. Ini sahabat Rasulullah. Kaya dia. Tapi dia sanggup hijrah bersama Rasulullah. Dia sanggup hijrah. Setelah dia mulutkan masalah, dia sanggup hijrah. Apabila mak dia tahu, anak dia ni berhijrah sama Rasulullah, mak dia tak bagi langsung harta. Maka dia pun tinggal di Madinah bersama Rasulullah. Maka apabila satu hari dia masuk ke masjid, Rasulullah menangis melihat pemuda ini. Menangis kerana orang yang paling handsome, orang yang paling kemas pakaiannya, orang yang badannya paling wangi, tetapi setelah mengikut jejak Islam, dia menjadi miskin. Pakaian compang-camping. Apabila ditanya oleh Rasulullah, engkau memilih keadaan ini. Ya Rasulullah, aku reda dengan keadaan ini yang berlaku. Itulah orang miskin. Dia reda dengan situasi itu. InsyaAllah syurga. Ya sirna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manusia jangan risau jika miskin. Sebab kita ada Tuhan yang maha kaya. Hebat. Li Jikin. Setuju sangat Li Jikin. Li Jikin. Sesungguhnya kaya dan miskin itu ketentuan Allah. Tapi jangan lupa ikhtiar. Jangan tak ikhtiar. Ikhtiar kena buat bro. Kalau setakat tidur je susah lah. Assalamualaikum. Salam. Ya kamu okey. Thank you. Mas Syirna. Terima kasih. Kau berada kita hari ini. Kenapa orang miskin cepat miskin? Walaupun dia sudah mendapat sedikit harta tapi cepat miskin. Tapi tak semualah, adalah. Tapi kenapa miskin? Sebabnya apabila dia dapat duit, dia sudah bercita-cita. Belum dapat duit pun dah cita-cita dah. Nak beli TV, nak beli kereta baru, nak beli tu, nak beli. Pergi mall, tengok offer, beli. Offer, beli. Habis dah beli. Duit ada banyak habis. Habis. Jadi miskin semula. Orang kaya bukan macam tu. Bukan macam tu. YouTube Atuk subscribe tolong. Siapa yang belum subscribe? Sina Amne. Sina Anne Armane. Sama-sama. Thank you. Miskin adalah orang yang kesenangannya bergantung kepada orang lain. Miskin adalah kekayaan yang tertangguh. Kita miskin kerana kekayaan kita tertangguh. Tertangguh. Itu ayat-ayat yang cukup menarik kepada kita untuk hari ini. Kenapa tertangguh? Itulah yang dia katakan. Kenapa rezeki kita tertangguh? Kena semak balik solat kita. Kena semak balik hubungan kita dengan kedua ibu bapa. Kena semak balik hubungan kita dengan adik-beradik silaturahim.
Kenapa kekayaan kita tertangguh? Kena semak semula hubungan kita dengan jiran. Jiran 40 buah rumah keliling. Itu jiran. 40 buah rumah keliling kata Rasulullah. Kalau aku boleh mewajibkan dia itu adalah sama dengan adik-beradik engkau. Itulah taraf jiran 40 buah rumah keliling. Kalau kita masak, baunya sampai ke jiran, maka wajib kita bagi semangkuk kepada jiran. Sampai tahap itu. Hak jiran. Hak jiran bro. Hak jiran penting. Penting. Jangan sakiti hati jiran. Tak masuk syurga orang yang sakiti hati jiran. Allahu Akbar. Hebat. Jangan main. Jangan main. Jangan main. Dia kaya atau miskin. Bahagia atau tidak bergantung kepada siapa dirinya. Bukan bergantung kepada apa yang dimiliki. Bahagia, benda yang tak ada kait-mengait dengan kekayaan. Susah, tak ada berkait-mengait dengan kemiskinan. Tak ada. Dua benda yang berbeza. Dua benda berbeza. Dia kaya atau miskin, bahagia tidak bergantung kepada kaya atau miskin. Tapi bergantung kepada reda dan penerimaannya mengenai situasi itu. Para Kasam, salam ceria selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih para Kasam. Happy Diwali. Harmoni bersama keluarga Malaysia. Berbesar hati. Terima kasih. Terima kasih pada Kasam. Kerana sudi selalu jenguk atuk. Pagi jenguk atuk. Malam pun jenguk atuk. Malam semalam politik. Politik dia kuat sikit. Kuat sikit, kuat sikit. Politik. Jika kamu lahir miskin, it's not your mistake. Jika kamu lahir miskin, it's not your mistake. Tapi kalau kamu mati dalam kemiskinan, that's your mistake. That is your mistake. Itulah. That is your mistake. So macam mana nak buat tu? Kita kena berusaha lah. Kita kena berusaha. Kita kena berusaha. We stand together. Happy Diwali Pragasam. Diwali bro. Diwali. Kau of the day sama-sama hari ni. Kita tengok bagaimana sirah Rasulullah. Rasulullah pilih menjadi miskin. Rasulullah tidak miskin. Tapi dia pilih menjadi miskin. Dia pilih pilihan. Dia buat pilihan. Rasulullah choose kemiskinan. Rasulullah kaya. Asal kaya. Dan dia boleh jadi terus kaya. Terus kaya. Tapi Rasulullah pilih miskin. Pilih miskin. Itulah hebatnya orang jadi miskin. Sebab apa Rasulullah pilih miskin? Ada banyak sebab. Banyak sebab. Rasulullah bila berlaku Isra' dan Mi'raj, Rasulullah melihat di syurga. Orang miskin paling ramai berbanding orang kaya. Dan Rasulullah tengok pula dalam neraka. Orang kaya paling ramai. Itu adalah notification untuk kita. Jadi kalau kita jadi miskin, ada peluang masuk syurga. Ada peluang. Ada peluang sebab ramai yang miskin masuk syurga. So macam mana nak masuk tu? Kau jadi miskin dululah. Miskin dululah. Contoh mudah. Contoh mudah. Orang miskin, dia selalu menyebut nama Allah. Allahu Akbar. Hari ni nak masak apa? Tak ada benda kita di dapur. Ya Allah, murahkan rezeki. Dia siapa sebut? Siapa sebut? Mulutnya siapa? Zikir, zikrullah. Ya Allah, anak nak balik sekolah, belum masak lagi. Apa nak masak ni? Selalu ingat. Selalu ingat. Orang kaya dia tak ingat. Anak balik makan tak makan semua orang gaji buat. Dia tak kisah. Tak kisah. Jadi dia lupa. Dia tak ingat. Lupa. Miskin 50%. Kaya 50%. Fikir-fikirkan. 50-50. 50-50. Betul tu. Rasul kita utamakan amal di jalan Allah. Kan tu? Bukan macam orang-orang sekarang. Biarkanlah dia orang sekarang. Kita pakai kita je lah. Hari ini, T.O. Limau. Nenek kau buat. Kerasnya. Kerasnya. Orang miskin itu selalu berbuat salah pada mata orang kaya. Pada mata orang kaya. Mereka tak lupa selalu ingatkan kita. Sekolah, tetapi orang tua, murid harus siapkan buku-buku, sepatu, macam-macam. Nak kita sudah miskin, apa mau miskin? Tak ada apa lagi. T.O. Limau. Sedap. T.O. Limau, best. T.O. Limau. Kau berada hari ini, sembang-sembang pagi bersama dengan Atuk. Buat bicara hari ini,
Dalam soal kenapa orang miskin cepat miskin. Sebab orang miskin ni, cita-cita dia apabila ada duit, nak beli tu, nak beli ni. Maknanya nak habiskan duit saja. Bukan nak menabung, bukan nak bersedekah. Tapi kalaulah orang miskin itu, aku dapat duit ni, aku nak mengenaikan umrah. Aku dapat duit ni, aku nak tunaikan sedekah. Aku dapat duit ni, aku nak tunai haji. Aku dapat duit ni, aku nak bantu orang miskin. Itu baru orang kaya. Baru kaya. Orang miskin. Orang miskin. Tidak pernah ada seorang yang menjadi miskin kerana dia suka memberi. Tidak ada pernah dalam sejarah seseorang itu jadi miskin kerana dia suka bersedekah. Tidak ada. Tidak ada. Tapi orang takut bersedekah. Takut hilang duit. Orang kaya takut jadi orang miskin. Tapi orang miskin tidak takut menjadi orang kaya. Orang kaya cukup takut menjadi miskin. Tapi orang miskin memang cita-cita nak jadi kaya. Cita-cita nak kaya. Miskin. Apa itu miskin? Apa itu kaya? Orang miskin makan nasi pagi. Makan nasi tengah hari. Makan nasi malam. Orang kaya makan nasi pagi. Makan nasi tengah hari. Makan nasi malam. Sama. Sama. Orang miskin bangun awal tahajud. Solat subuh. Solat subuh. Solat duha. Orang miskin. Orang kaya tak sempat solat duha. Pasal apa? Ada meeting. Ada meeting. Tak sempat duha. Ada meeting. So siapa yang menang? Orang miskin yang menang. Sebab dia ada banyak masa. Banyak masa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk beribadah kepada Allah. Orang yang banyak beribadah. Dia akan selalu ingat kepada kematian. Selalu ingat kepada kematian. Orang kuat ibadah. Semakin kuat ibadah dia, semakin senyum dia dengan kematian. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang sudah cukup amal ibadahnya cukup tinggi, sangat-sangat sikaratul maut, Allah akan buka langit dan tunjukkan di mana tempatnya di syurga. Sebab itu, orang-orang yang beriman, orang yang mendapat taraf tinggi, masa nak sakaratul maut, masa nak meninggal, dia akan senyum. Sebab dia sudah nampak di mana duduknya di syurga. Allah telah buka langit, pintu langit untuk dia nampak. Itulah orang-orang yang hebat. Orang hebat, dia tak suka dunia ni. Tak suka. Syari, alhamdulillah, semoga dimurahkan sikit. Amin. Syari, Atuk minta tolong sikit boleh? Boleh. Syari, tolong subscribe Atuk punya YouTube. Haji Mat Atuk. Tolong subscribe, Ayi. Terima kasih, Ayi, kerana sudi jenguk Atuk. Share sikit, Ayi. CEO. Wow, CEO AB Abjad. CEO Abjad. Hebat CEO. CEO pun sama. Atuk jemput CEO supaya subscribe Atuk punya YouTube. Atuk punya YouTube. Ada plan sikit lah. Nak buat live di YouTube campur combine dengan TikTok lah. Syari, CEO, terima kasih. Terima kasih kerana sudi jenguk Atuk. Sarah, apa khabar Sarah? Sarah, apa khabar? Sudah minum belum? Sudah minum belum? Orang kaya takut jadi miskin. Tapi orang miskin tak takut jadi kaya. Orang kaya takut jadi miskin. Tapi orang miskin tak takut jadi miskin. Ati. Assalamualaikum tu. Selamat pagi. Happy Deepavali. Ati ni mentang-mentang lah Atuk ni kulit hitam. Happy Deepavali kat Atuk dia bagi. Terima kasih. Terima kasih. Si baik tak ada merah atas hari ni. Kalau tidak, sebiji jadi. Sebiji. Apa khabar, Tik? Bisnes lah macam? Bisnes hebat lah. Kalau dah sibuk tu, mesti bisnes hebat. Kalau yang jenguk Atuk tu, macam tu lah. Ketawa, Tik. Itulah. Itu. Orang kaya takut jadi miskin. Orang miskin tak takut jadi kaya. Orang miskin tak takut jadi miskin. Orang kaya, dia akan tak rasa kaya. Sebab dia selalu rasa tak cukup. Jadi dia kata dia miskin. Orang miskin memang miskin. Orang kaya miskin juga. Miskin juga. Seronok tajuk hari ini. Dalam kamus orang-orang sudah memasuki keheningan sekaya mana pun. Mana kaya? Dah habis dah.
Hmm. Cucu pergi sekolah memandu dah habis dah. Dah habis dah. Ya Aziz, follow the host. Thank you. Pak Da Rimbo. Wah, Pak Da Rimbo. Apa khabar Pak Da? Assalamualaikum Pak Da. Assalamualaikum tu. Selamat pagi. Dah menyorok ke pagi ni? Tak ada. Cucu telefon. Dia pergi masuk sekolah mandu. Cucu pun nak boleh cicik dah Atuk ni nampak gayanya. Pak Da. Pak Da. Pak Da. Tolong sikit Pak Da. Tolong subscribe YouTube Atuk. Haji Mat Atuk. Tolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Da. Apa khabar? Thank you. Terima kasih Pak Da kerana sudi jenguk Atuk. Azizi, terima kasih. Terima kasih Aziz. Pak Da follow. Terima kasih. Aziz Isa. Aziz Isa ni, popular. Nama dia ada duit di Singapura. Aziz Isa. Hebat kamu. Aziz Isa. Duit Singapura ada nama tulis. Aziz Isa. Isa lah. Aziz Isa lah. Betul lah. Betul tak kamu? Dekat tu dia tulis Aziz Isa. Dekat dolar Singapura. Dolar Singapura. Kita dilahirkan miskin bukan salah kita. Jangan kecewa. Jangan sedih. Jangan down. Jangan ungkit-ungkit. Kenapa aku dilahirkan keluarga miskin? Jangan. Sebab itu takdir daripada Allah SWT. Kerana Allah sayang kita. Dia lahirkan kita dalam keluarga miskin. Kenapa? Kerana Allah sayang kita. Kita kalau dilahir dalam keluarga kaya, hartawan, mungkin kita seorang yang jahat. Jahat bro. Ya Kak Na. Kak Na Syamsina. Apa khabar Kak Na? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Na. Panggil Kak Na. Kak Ana. Atuk dah umur 70. Panggil Kak Ana. Kak Ana mana? Kak Ana ni umur 75. Hai, pagi-pagi macam tu lah. Pagi-pagi. Kau update day hari ini. Sembang-sembang pagi. Kenapa orang miskin bila kaya dia cepat miskin? Kenapa orang kaya bila kaya lambat miskin? Alif. Ya Alif. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Yusof Ishak. Aziz Ishak pula. Beliau Presiden pertama Singapura. Silap tadi. Yusof Ishak. Ishak tu dah betul. Dah betul. Sampai sekarang pun pakai foto dia kan. Sing dollar. Pada akhirnya semua memerlukan kesederhanaan agar menjadi lebih baik. Sebenarnya siapa kita? Yusof Ishak. Terima kasih. Kita berada di paras mana? Soal miskin kaya ini benda yang subjektif. Ada orang melihat bahawasanya pendapatan sedikit itu dikatakan miskin. Pendapatan banyak itu dikatakan kaya. Tapi kaya dengan miskin tidak boleh menentukan kebahagiaan. Ada orang kaya tidak bahagia. Ada orang miskin dia bahagia. Jadi di mana teori ekonomi yang nak dipakai? Sama ada fokus kepada kebahagiaan ataupun kepada wang ringgit. Ini yang jadi merosakkan masyarakat sekarang. Sebab dia meletakkan ukuran kebahagiaan itu kepada kekayaan. Tak betul. Bill Gates bercerai-berai. Sedangkan dia paling kaya. Okey tu. Terima kasih Yusof Cik Bakar. Apa khabar Cik So? Terima kasih Cik So. Kerana sudi jenguk Atuk. Terima kasih. Cik So dari mana Cik So? Wah, sekarang musim pilihan raya. Kalau nak tahu poin-poin pilihan raya malam ni. Atuk buat live pukul 9 hingga pukul 10. Join Atuk. Sekarang tak boleh cakap pilihan raya. Ramai yang marah nanti. Bola boleh sikit-sikit. Jadi apa garis panduan? Inilah satu teori kapitalis yang silap. Kerana meletakkan wang ringgit itu sebagai ukuran kepada faktor kebahagiaan. Tidak tepat. Jangan melihat orang miskin tidak bahagia. Jangan melihat orang itu kaya dia bahagia. Keharmonian sesebuah keluarga, keharmonian sesebuah masyarakat, keharmonian sesebuah negara bergantung kepada kesederhanaan dan kebahagiaan. Bukan bergantung kepada kekayaan. Kalau kekayaan itu menjadi kayu ukur kepada kesejahteraan sesebuah negara. Jepun dah lama dah sepatutnya. Tak berlaku. Tak berlaku huru-hara. Tak berlaku. Dia dah kaya dah. Amerika. Begitu juga negara dah kaya dah. Tapi kenapa masih banyak gelandangan? Kenapa masih ramai lagi yang jobless? Jobless. Sama ada di UK semua. Jobless. Jadi itu menggambarkan keharmonian, kedudukan kita, kesederhanaan dalam kayu ukurnya. Kebahagiaan itu terletak kepada hati kita.
Hati kita. Kalau kita boleh terima dengan gaji 1,000 sebulan adalah jumlah yang cukup, redha, rahmat, berkat, maka kita akan bahagia. Kita akan bahagia. Kalau kita tidak redha dengan pendapatan 100,000 sebulan, masih lagi ambil rasuah dan sebagainya, maka menghancurkan keluarga kamu. Menghancurkan keluarga kamu. Wahidah. Assalamualaikum tu. Assalamualaikum. Baru balik workout. Oh, hebat dia workout. Hebat. Teruskan. Tak hujan ke? Tempat atuk hujan. Jod, hujan. Jadi ini adalah kayu. Begitulah. Atuk menyarankan kepada anda semua yang mengikuti program atuk ini, supaya fokus kepada kebahagiaan dan redha. Bukan fokus kepada ringgit. Bukan fokus kepada kekayaan. Bukan fokus kepada status. Bukan fokus kepada pangkat. Bukan fokus kepada glamour. Tidak. Tetapi fokus kepada keharmonian dalam keluarga. Fokus di situ. Fokus kepada kebahagiaan dalam keluarga. Walaupun kita hanya makan KFC setahun sekali, tapi we are very happy. Very happy. Walaupun ada orang layak makan KFC setiap hari, belum tentu dia happy. Belum tentu happy. Di mana letaknya kayu ukur happiness itu? Ini yang kita kena mendalami. Kita kena belajar. Kita kena banyak mendengar. Banyak bertolak ansur dalam family. Husband and wife selalu berbincang. Wife tak boleh terlampau tinggi demandnya. Bang, tukar kereta bang. Asyik pakai Myvi je. Naklah Honda sekali. Boleh bagi cadangan. Tapi jangan marah kalau tak beli. Sebab you kena check how big your pocket. You must check how big your pocket. How big your wallet. You kena check. How big your task. Benar kena check. Kita kena rasional dalam menentu. Kalau tidak, kita akan gendong biawak hidup. Teruk. Tok, hujan tok. Cerah, Alhamdulillah. Cantik cuaca hari ini. Wahidah, hujan. Kota Baru hujan, Wahidah. Tapi tak lebat lah. Boleh tahan. Boleh tahan. Quote of the day hari ini. Sembang-sembang pagi hari ini. Kenapa orang miskin? Bila dia kaya, cepat miskin. Tak semualah. Tapi jadi macam tu. Jadi macam tu. Pada akhirnya, yang lebih sesuai kepada kita ialah kesederhanaan. Sederhana selalu membuka peluang baru kepada kita. Bukan peluang baru. Saat anda menginginkan kemewahan, terkadang kesederhanaan biasa membawa kita kepada yang lebih baik. Sederhana dalam kehidupan. Sederhana bukan berarti tidak berkualiti, kerana banyak benda yang hebat unggul kerana ia sederhana. Kerana dalam kesederhanaan, kemiskinan yang kita perlu kejar ialah kesederhanaan, bukan kemewahan. Bila kita berada di paras gulungan katakanlah kemiskinan, kita hanya perlu kejar kepada sederhana, bukan kepada kekayaan. Orang kaya pula, dia jangan terus mengekalkan mencari kekayaan, tapi dia mesti berbalik kepada kesederhanaan. Wah, Hisham Muhammad. Assalamualaikum Jimat. Handsome. Oh, terima kasih. Hisham juga handsome. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Wahidah. Betul, saya sokong. Ekonomi kena kukuh dulu. Dan family plan kena betul. Ya, ekonomi kukuh itu subjektif. Ada orang jadi kerani, ekonomi dia sudah kukuh. Ada orang jadi pengarah, ekonomi masih tak kukuh. Itu cara pembelajaran dia. Cara perbelanjaan dia. Cara hidup dia. The way of life dia itu. Bagaimana? Hidup sederhana lebih selesa. Amin. Hamra. Hidup sederhana lebih selesa. Dan sederhana ini dalam konteks syariah. Sederhana. Apa itu sederhana? Solat tak tinggal. Apa itu sederhana? Solat sunat tak tinggal. Ba'diyah qabliyah. Apa itu sederhana? Solat duha. Now is duha time. Geng-geng kita. Hamra. Ina. Semua solat duha. Itu hidup sederhana. Solat fajar. Kalau kau nak kaya, cukup dengan 2 rakaat solat fajar. Kau menjadi jutawan. Allah akan beri kau dunia dan isinya. Hanya dengan 2 rakaat solat fajar. Apa lagi kau nak? What you want in your life. Kalau Allah telah janjikan, solat fajar 2 rakaat itu, dunia dan isinya. Itu solat fajar. Kalau solat subuh, lebih-lebih lagi lah bro. Lebih-lebih lagi. Ya betul tu Pak Haji. Gaji 1,600 sebulan. InsyaAllah masih cukup untuk ke akhir bulan. Pandailah mengurus. Kena pilih di antara keperluan dan kehendak. Ramai yang
Inginkan pendapatan besar kerana nak memenuhi kehendak, bukan keperluan. Keperluan kau hanyalah kereta Myvi. Kehendak kau ialah X70. Bila beli X70, kena bayar 1,300 bulan untuk duduk kau. Gaji 1,600, 1,300 bayar installment kereta. Habis kau. Sebab apa? Sebab dia mengejar keperluan. Bukan. Dia mengejar kemahuan. Bukan keperluan. Tu saya setuju hidup sederhana. Kejarlah keperluan. Jangan kejar kemahuan. Kalau you kejar kemahuan, it's never end. Until you die. Never end. Rasulullah. Apabila Malakul Maut tanya Rasulullah, ya Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyuruhku bertanyamu, ya Rasulullah, sama ada engkau nak terus hidup ataupun engkau nak aku cabut nyawamu. Sebab Allah suruh tanya. Tak ada manusia lain atas dunia ni kecuali Rasulullah saja. Yang Allah tanya, nak hidup ke? Nak hidup lama ke? Nak meninggal? Rasulullah diberi choice. Apa kata Rasulullah? Aku memilih untuk meninggal. Sebab apa Rasulullah milih meninggal? Sebab Rasulullah dah nampak dah di syurga apa ia dapat. Dunia ini busuk. Dunia ini kotor. Dunia ini jijik. Tidak ada yang lebih. Dan tidak ada apa yang boleh dibanggakan dunia. Rasulullah nak pergi ke syurga. Di syurga. Itu pilihan Rasulullah. Sebab itu orang yang beriman, apabila sakaratul maut, apabila sudah nak meninggal, Allah akan buka langit, pintu langit. Di mana duduk kamu? Kalau engkau beriman, kau beribadat baik, kau duha, kau sedekah, hormat ibu bapa, Allah akan buka langit melihat tempatmu di syurga. Tapi kalau kau kaki jahat, kau menipu, tipu rakyat, kau bantai rasuah, kau buat segala-galanya, masa sakaratul maut, Allah buka pintu neraka kepada kau. Sebab tu kita boleh lihat muka orang nak mati. Boleh lihat. Berkerut ke apa? Berkerut tunggu dibakarlah kau. Betul tu. Kena masuk belajar. Belum belajar ekonomi asas. Ekonomi asas. Ekonomi asas. Ekonomi, nak beritahu ekonomi kapitalis. Bila duit kau banyak, kau menabung. Betul tu. Pemilihan Rasul adalah tepat memilih untuk pergi. Kalau Rasulullah pilih untuk pergi, apakah kita tak nak pergi? Kita juga nak pergi. Nak pergi. Ekonomi kapitalis, apabila kau kaya, kau kena banyak menabung. Jahatnya ekonomi kapitalis. Ekonomi Islam, apabila kamu kaya, kau banyak bersedekah. Banyak memberi. Banyak memberi. Itu teori yang bertentangan dengan teori Islam. Tapi ramai yang sayang duit, menabung. Kau kena ingat. Kau kena manusia yang paling kaya, Korun, anak kunci dia 100 unta. 100 ekor unta kan anak kunci. Kau bayangkan harta dia banyak. Tapi dia lalai, Korun. Akhirnya ditenggelam oleh Allah SWT. Habis itu Korun ada apa? Dunia, hancur dunia dia. Dan dia pergi ke neraka. Kita nakkan ikut Korun? Pergilah, tu tak nak. Itulah menggambar kita. Kalau teori kapitalis, teori orang kafir, duit banyak menabung. Tapi teori yang dibawa oleh Rasulullah SAW, duit banyak kau kena sedekah. Dan Allah telah menjanjikan kau tidak akan miskin kalau kau bersedekah. Ada seorang sahabat, dia ambil semua harta dia. Semua harta dia bagi Rasulullah. Rasulullah, inilah semua harta aku. Aku bagi. Aku nak infak. Aku nak bergerak kepada jalan membantu agama Allah. Apa Rasulullah kata? Ambil sebahagian adalah untuk keluargamu. Rasulullah tak ambil semua. Ini cara Rasulullah. Bila kau kaya, ambil sebahagian untuk keluargamu. Pastikan keluargamu tidak berlaku kelaparan. Dan aku ambil sebahagian adalah untuk berjalan Allah. Jadi kita kena buat macam tu. Betul tu. Ping ambil. Betul. Atuk, saya cakap tegaklah. Saya kena usaha untuk kukuhkan keuangan. Sebab semua benda perlu duit. Tak ada duit pun tak happy. Tak betul. Tak ada duit tak happy. Atuk tak setuju meluk. Meluk mekar. Tak betul. Happiness ini adalah hati. Happiness ini adalah gifted. Kurniaan daripada Allah SWT. Kau ada duit pun kau tak akan happy kalau Allah tak bagi happy. Kau jangan main. Jangan silap. Jangan letak kepada duit. Jangan letak. Ini ayat yang tak boleh dipakai. Tak ada duit, semua benda tak boleh beli.
Ada duit semua. Tak betul. Tak betul. Tak betul. Sebab happiness itu ada dalam hati. Itu adalah rezeki daripada Allah SWT. Ada orang dia kata rezeki dia banyak, tapi dia tak happy. Ada orang rezeki dia tak ada duit, tapi dia happy. Ini penting. Etikad kita kena jaga. Kena jaga. Sebab itu kurniaan daripada Allah SWT. Kau nak kejar duit, kau ingat senang dapat duit. Kalau Allah tak bagi, tak dapat kau. Kadang-kadang kau tak kejar duit pun duit sampai. Kadang-kadang kau tak buat apa pun harta sampai. Sebab Allah yang pemegang kunci. Allah pemegang harta, bukan kau. Allah bukan kau yang mengusahakan kau dapat duit. Tak betul. Tak betul. Melur, tak betul. Kau kejar duit, kau kata kau dapat banyak. Tak betul. Tak betul. Kena jaga. Jaga-jaga, bro. Jaga-jaga. Betul, betul. Atuk ni mengingatkan pada arwah ayah. Menasihatkan anak-anak, dunia ini kotor. Tahu pun. Dunia kotor. Dunia ni busuk. Nabi Adam apabila dikeluarkan daripada syurga, 400 tahun Nabi Adam tutup hidung. Tutup hidung, busuknya dunia ni. Nabi Adam menderita. Dikeluarkan daripada syurga, turun ke dunia, busuk dunia, Nabi Adam kata. Selawat kat Nas, selawat. Selawat. Ya betul, Bang Haji. Kalau hati susah, semua tak guna. Hati susah semua tak guna. Bill Gates bercerai-berai, tak guna, bro. Tak guna. Tak betul yang dikatakan ada duit. Tak ada duit, apa pun terlibat. Duit, semua benda kena duit. Tak duit. Itu adalah berdasarkan kepada kemahuan, bukan kehendak. Kehendak. Kehendaknya makan. Makan nasi sepinggan. Nasi pinggan. Kau jadi kuli kedai kopi pun kau boleh makan nasi sepinggan. Nasi pinggan. Orang kaya jutawan bukan makan 10 pinggan. Ini konsep yang diajar oleh Rasulullah. Supaya kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita kena banyakkan masa kita mendekat diri kepada Allah. Bukan banyak masa mendekatkan diri untuk mencari wang harta. Sampai 3-4 kerja satu hari buat. Solat kau bagaimana? Baca Quran kau bagaimana? Zikir kau macam mana? Berselawat kau Rasulullah bagaimana? Bagaimana, bro? Kalau masa dah tak ada. Kalau kau bekerja kuat ditampukan. Tapi kau kena ingat, kunci rezeki di tangan Allah. Kau buatlah macam mana tak dapat. Tapi tu orang kafir pun boleh jadi kaya. Betul? Sebab itu Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pemurah dan Penyayang. Pemurah. Allah tu pemurah. Allah tak gerekut. Pemurah. Allah ni pemurah. Siapa yang kerja dapat, siapa kerja. Dia tak kira kafir ke, murtad ke, siapa ke. Siapa yang kerja dia akan bagi. Sebab Allah tu pemurah. Dia tak gerekut. Tak dekut. Tapi kau kena ingat. Kau kena ingat. Nanti kena kifarah. Engkau nak kaya, okey aku bagi. Engkau makin jauh dengan Allah. Makin jauh dengan Allah. Makin jauh dengan Allah. Tengok orang kafir. Dia kaya. Dia kaya. Mereka kaya. Jepun kaya. Kaya. Tapi akhirnya ke mana? Neraka Jahannam. Neraka Jahannam. Neraka whale. Neraka whale ni neraka yang paling bawah sekali. Apakah itu kita nak ambil sebagai contoh iktibar kita dalam sebuah kehidupan? Oh, kita kena tengok Jepun. Kita kena tengok Amerika. Tengok. Apa yang kau nak tengok? Apa yang kau nak tengok? Harta dunia. Cukuplah dengan solat sunat subuh solat sunat fajar 2 rakaat. Allah akan beri dunia dan isinya. Bukan sekaya Bill Gates. Bill Gates tak kaya. Dunia dan isinya. Ini etikad kita kena pegang. Bersederhana. Ya betul baji. Kalau sehati semua tak guna. Qanaah. Maliki. Hebat Maliki. Tengok. Kawan tu dah masuk dah. Terima kasih. Ina. Duduk rumah buruk pun boleh senang. Hati baji. Kita ingat Allah selalu. Amin. Ingat Allah tu maknanya zikir. Zikrullah. 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 Itu yang penting kepada kita. Kepada yang sedang menunggu tu sabar je lah. Sabar je lah. Menunggu. Menunggu. Tak lama dah. Tak lama dah. Okey, kau of the day kita hari ini. Dilahirkan miskin. Bukan soal kita. Tapi mati miskin itu soal kita. Tapi miskin tu inverted comma. Inverted comma. Ada orang yang miskin hakiki. Sebab apa dia miskin? Pemalas. Pemalas. Tak nak usaha. Tak nak usaha. Sebab apa miskin? Tak ada ilmu. Tak ada usaha nak cari ilmu. Kenapa miskin? Kerana selesa dah. Dah orang selalu bantu. Jadi miskin. Ini semua contoh-contoh. Kita boleh. Tapi kalau kita berusaha, kita mencari rezeki, insya-Allah Tuhan akan tambahkan rezeki kita. Rezeki. Itu yang penting kepada kita. Penting kepada kita. You tengok bagaimana ikhtiar itu penting dalam usaha mencari rezeki. Sedikit ikhtiar,
tapi banyak rezeki yang dapat. Besar rezeki. Kita tengok bagaimana Nabi Musa membelah laut. Kalau Allah nak membelah laut, semasa Nabi Musa tersepit dengan Firaun, Allah tak perlu minta Nabi Musa hentak tongkatnya ke laut. Tak perlu. Sebab Allah berkuasa membelah laut. Tapi Allah masih lagi memberitahu kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, kau hentaklah tongkatmu ke laut itu. Semoga laut itu akan terbelah dua." Nabi Musa pun hairan. Tongkat aku panjang 1 meter boleh belah laut. Itulah kuasa Allah. Dan Allah nak mengajar Nabi Musa bahawasanya kau kena buat juga ikhtiar. Walaupun sedikit. Yang lebihnya aku yang beri. Nabi Musa hentak tongkat dia ke laut. Laut terbelah dua. Mana ikhtiar masih diperlukan. Allah mengajar kita jangan duduk saja. Kena buat kerja, bro. Saya Lee Muhammad. Dalam dunia korporat. Belum-belum nak tunjuk siapa hebat. Burukkan orang lain. Itu teruk. Itu cara orang kafir. Budaya kafir. Budaya kafir. Cerita ni bukan sekarang. Zaman Rasulullah pun dah ada. Dah ada, bukan baru cerita macam ni. Cerita macam ni. Cerita lama. Sebab itu, apabila Rasulullah mulai bertapak, meletakkan dan menggerakkan agama Islam, sebenarnya jahiliah itu sudah lama berlaku. Sudah lama. Bukan baru. Bukan baru, bro. Bukan baru. You tengok Abu Jahal itu bukan ahli korporat. Abu Jahal adalah antara ketua yang paling kaya tau. Keturunan orang kaya. Abu Muttalib orang kaya. Abu Talib orang kaya. Siti Khadijah orang kaya. Bukan keparat. Bukan keparat. Tapi kita lihat bagaimana yang kaya mengikut Rasulullah. Dan ada yang kaya menentang Rasulullah. Apa jadi dengan orang yang kaya menentang Rasulullah? Abu Jahal dan jadinya. Apa jadi dengan orang yang menyokong Rasulullah? Tapi tidak meluk agama Islam. Abu Talib. Sehingga akhir Rasulullah menitis air mata. Kerana Abu Talib masih lagi tidak syuhada. Allah turunkan. Ada wahyu. Ada wahyu terus. Sesungguhnya hidayah itu milik Allah. Bukan milikmu ya Rasulullah. Baru Rasulullah tenang. Jangan main. Jadi soal Korun ni kaya lama dah Korun. Kalau nak ikut Korun, kan ambil lah. Berapa banyak harta Korun yang Korun boleh buat masuk dalam kubur? Tak ada. Semua tenggelam dalam laut. Dan sejarah di Malaysia pun. Berapa ramai ahli korporat yang meninggal dunia. Baru-baru ni meninggal dunia. Tak ada bawa masuk dalam kubur. Tak ada. Tak ada. Semua tinggal. Dan berapa ramai ahli korporat. Berebut harta. 1 bilion berebut. Mak mertua, anak, menantu. Habis berebut. Apa lebihnya kau tinggal harta? Rasulullah mengajar kita meninggal. Dia hanya mempusakai 2 perkara. Sesiapa yang berpegang kepada Al-Quran dan hadis, insya-Allah dia akan selamat dunia dan akhirat. Rasulullah pada suatu hari, apabila bangun daripada solat, terus masuk bilik. Masuk bilik, sahabat terkejut. Selalunya Rasulullah berzikir dulu. Tapi kali ini terus masuk bilik. Keluar daripada bilik, Rasulullah tunjuk pada sahabat. Aku teringat aku ada 1 cincin. Jika aku meninggal, aku tak nak cincin ini jadi pusaka. Sebetul cincin pun Rasulullah tidak tinggal. Dan dia sedekahkan kepada orang lain. Sebab itu tidak ada berlaku pergaduhan. Anak-anak Rasulullah berebut harta. Tak ada. Tak ada. Fatimah tak ada. Cucu-cucu dia, Sayyidina Husain Hasan, tak berebut harta. Sebab Rasulullah tidak tinggal harta. Yang duk berebut harta ni, yang kau tinggal harta. Kau tinggal harta, menyembuhkan masalah, berkelahi. Macam-macam. Itu dunia. So, apa lebihnya harta banyak? Harta ni, kaya macam mana pun, you makan nasi 1 pinggan je. Orang yang makan nasi 3 kali 1 hari, itulah orang kaya. Orang kaya bukan makan nasi 10 kali 1 hari. Tak ada. Tak ada. Itu yang dikatakan kehendak. Yang duk sibuk ni kemahuan. Dah kereta dah ada dah 1, nak 10. Dah ada rumah 1, nak 20. Dah ada dah banglo, nak lagi. Dah ada. Itu kemahuan. Kemahuan ni jangan lupa. Syaitan banyak menggoda. Sebab apa? Sepatutnya duit yang lebih kita infak. Duit yang lebih kita sedekah. Itu jalan-jalan syariah. Bukan duit yang lebih kau menabung. Bukan duit yang lebih kau melabur. Bukan duit yang lebih kau beli harta. Beli kapal terbang. Jet kita masa ni. Itu semua hancur. Tengok apa jadi kepada kawan kita. Now is in the jail. Ada jawatan besar. Pak pun kaya. Berpower. Perdana Menteri. Habis ending apa dia? Di dunia pun dah dalam jail. Di akhirat. Na'udzubillah min zalik. We don't know. Betul-betul. Kuncinya sabar. Sentiasa bergantung kepada Allah. Ya, Allah berpegang pada segala-galanya. Berpegang. Salam tau. Peaceful. Waalaikumsalam. Terima kasih. Rezeki jangan tolak.
Piramli kata rezeki jangan ditolak. Musuh dengan dicari. Cari. Rezeki dia tolak. Rezeki datang. Terima je lah. Tetapi kau kena ingat. Dalam rezeki itu ada hak orang lain. Hak orang lain. Paling tidak kau kena infak, sedekah. Apabila cukup jumlahnya, kau kena bayar zakat 2.5%. Bermakna ada hak orang lain. Dalam kau terima rezeki, engkau suami pergi bekerja, dapat rezeki, kau kena ingat ada hak isteri, ada hak anak-anak, ada hak mak bapak kau di dalam rezeki yang kau ada. Jangan main. Jangan main. Jangan kata, ini aku yang cari. Kerja siang malam, aku dapat. Kau pemalas. Pandai cakap kau. Kalau Allah tak bagi satu sen pun kau tak dapat. Rugi adalah kalau dikufurkan oleh Allah SWT. Sedar sikit bro. Dalam soal cari duit ni. Semua orang nak duit. Semua nak duit. Monyet pun pandai bukan duit. Boleh. Tapi monyet bukan duit buat apa? Lain. Ada orang-orang kata. Semua sekarang kena pakai duit. Tak ada duit, apa pun dapat. Tak betul ayat ni. Tak betul. Terbaik tu, peaceful. Tak betul. Jangan pakai. Semua pakai duit. Pakai duit tu untuk apa? Betul lah kalau setakat beli nasi pinggan, mi mamak RM6. Betul lah. Tapi kau tahu tak income berapa sekarang? Kalau setakat untuk kehendak, untuk memenuhi kehendak. Untuk memenuhi kehendak makan, minum, pakai. Tak susah hidup. Very easy. Kerja kat McDonald pun dapat RM2,000 sebulan. Tolong potong ayam je. Ayam-ayam yang tak habis malam boleh bawa balik makan. RM2,000 sebulan. Lebih dari cukup bro. RM1,500. Sewa rumah RM500. Ada lagi RM1,000. Cukup. Tapi kalau kau beli kereta Myvi, kau kerja McDonald beli Myvi, bayar RM700 sebulan daripada RM1,500 gaji kau dah separuh tak ada. Bukan sekejap 9 tahun kau berlana. Ini yang dikatakan tak betul. Kau boleh pergi kerja dengan motosikal. Kenapa kau beli kereta? Contoh yang jelas. Sekarang ramai orang kata, tak ada kerja tu, susah, graduate tak ada kerja. Tak ada kerja kerana kau nak cari gaji RM5,000. Kau cakap tak ada kerja. Gaji RM1,500, minimum pay. Boleh hidup di Kota Baru. Boleh pakai motor. Tak ada masalah. Duduk di rumah. Banyak keperluan pekerja. Gaji RM1,500. Banyak. Kalau setakat untuk memenuhi keperluan hidup. Tapi kalau nak memenuhi kehendak, memenuhi kemahuan, maka kau kerjalah sampai mati pun. Kau tidak akan boleh selesai di dunia ini. Tak boleh selesai. Sebab itulah orang berubah-ubah di dunia ini. Ada power, nak power lagi. Dia akan berhenti. Berhenti setelah bila? Setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis. Tapi sebagai seorang Islam, kita tidak mati, kita tidak stop setakat inna lillah. Selepas itu di alam barzakh akan disoal, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Gelap gulita. Kalau di dunia kau boleh pasanglah lampu candelia, lampu cerah, siang malam apa terang. Dalam kubur kau nak pasang lampu apa? Mana ada lampu? Mana ada wifi? Bagi orang yang tidak beriman. Tapi bagi orang beriman, dia selalu hafal Al-Quran. Dalam kubur, tiba-tiba datang surah Al-Ikhlas. Hei si Fulan, akulah surah Al-Ikhlas yang membawa cahaya padamu. Kerana kau selalu baca aku. Kau selalu baca aku dalam kubur. Itu yang menjadi teman kita. Bukan saham, bukan harta, bukan kereta besar, bukan rumah besar yang bantu kita dalam kubur. Tak ada. Yang bantu kita dalam kubur ialah zikir, zikrullah. Subhanallah, alhamdulillah, Allah. Inilah teman-teman kita. Mereka ini makhluk satu hari nanti. Hadir bersama dengan kita. Baca Al-Quran, surah Yasin akan jadi teman kepada kita. Al-Mulk jadi teman kepada kita. Bukan Mercedes, bukan kereta besar jadi teman duduk sebelah dalam kubur. Tak ada bro. Tak ada. Habis tu yang kau kejar ni apa? Kau kejar benda yang nak tinggal. Ini jadi masalah. Rasulullah tidak pernah buat kerja. Tidak pernah buat kerja yang nak ditinggal dunia. Rasulullah tak pernah buat. Bahkan Rasulullah infak, melaburkan benda dunia ni untuk jalan Allah. Rasulullah tak tinggal apa-apa pun. Kau tengoklah tempat tidur Rasulullah. Sedangkan Rasulullah pada masa itu setanding dengan Rom. Boleh buat istana besar. Tapi Rasulullah tak buat dunia. Tak buat. Ramai orang bekerja siang malam sekarang berusaha cari benda yang nak ditinggalkan. Bukan berusaha nak cari benda yang nak dibawa ke alam kubur. Dan juga dia pada masyarakat. Tidak. Silap. Think.
Berapa kali kau pergi masjid? Serius. Berapa kali kau pergi masjid? Seminggu sekali. Kalau setahun sekali, apa tu? Raya. Kalau setahun sekali, sama orang Kristian lah. Orang Kristian ni, dia pergi church dia setahun sekali. Masa nak kahwin. Habis tu tak pergi lah. Kalau pergi seminggu sekali. Serius. Tanya diri sendiri. Sambung lagi besok. Dengan tajuk yang berbeza. Semoga memberi manfaat. Jangan lupa subscribe YouTube Atuk. Haji Mat Atuk. Bekerja bersungguh-sungguh untuk akhirat. Bekerja bersungguh-sungguh untuk infak. Bukan untuk mencari menimbulkan harta. Kerana semua itu ditinggal. Harta yang menjadi milik kita ialah harta yang kita sedekah. Harta yang kita beri kepada orang lain. Itulah harta yang kita milik kita. Kalau harta kita tinggal kita, ada title bertimbun, ada itu betul, itu semua jadi milik orang lain. Bila matinya kita, harta diambil oleh orang lain. Tapi kalau kita bersedekah, harta sedekah itu menjadi milik kita di dalam abzah, di alam barzah dan juga di alam mahsyar. Harta menjadi milik kita yang kita sedekah. So kau nak tinggal yang mana? Kau nak tinggal harta untuk orang lain ataupun yang kau nak bawa ke alam barzah? Fikir-fikirkan. Yang kau nak bawa ke alam barzah, yang mana kau sedekah. Itulah harta kamu. Tapi yang kau nak tinggal, yang kau beli kereta besar, rumah besar, itu semua untuk orang lain. Kalau bini kau cantik, kau meninggal, bini kau akan ada suami lain lah. Dia tak tunggu kau hidup balik. Tak. InsyaAllah bang, banyak ilmu yang kami dapat. InsyaAllah. InsyaAllah. Ni kalau nak sedekah, tak cukup duit. Sedekah bukan soal cukup tak cukup. RM1 pun sedekah. Sedikit pun sedekah. Kalau kau ada RM10, apa salahnya bagi RM1? Bang, RM10 tak boleh bang, 10 sen boleh. Okey, 10 sen pun boleh. 10 sen boleh. Malu bang. Itu perangai syaitan. Perangai syaitan ni, kalau nak buat benda baik, dia marilah. Malu, takut. Syaitan lah. Alah, 10 sen tak payahlah sedekah. Kau tahu tak 10 sen akan jadi 70 sen? Assalamualaikum tu. Salam. Ya Pinky. Sahabat-sahabat syurga. Amin. Sekalian, saudara Allah merahmati kita semua. Amin. Amin Pinky. Dan untuk kedai dah Pinky. Untuk kedai dah. Cukuplah hari ni. Kita sambung lagi besok boleh? Boleh. Itulah. Jadi Atuk nak share hari ni. Atuk nak share. Buatlah persiapan apa yang kita nak bawa ke akhirat. Sama ada di alam barzah, dalam kubur atau di padang mahsyar. Bukan buat sesuatu yang kita nak tinggalkan. Pandailah anak cucu kita kerja cari duit sendiri. Pandailah. Rezeki Allah telah tentukan kepada mereka. Jangan duk risau lah. Risau kalau mati aku, anak-anak aku nak makan apa. No! Rezeki Allah telah letakkan pada mereka. Telah letakkan. Ini yang silap. Kita duk risau benda yang tak perlu kita fikir. Jangan risau. Kita tetap meninggal. Anak kita akan life must go on. Dia akan teruskan. Bukan kata kita meninggal, anak cucu kita semua bunuh diri. Tak ada. Tapi apa yang kita nak bawa ke akhirat? Itu yang kita kena fikir. Anak-anak kita dia akan berusaha cara dia lah. Dia hidup cara dia lah. Kalau setakat dia layak beli motosikal, okey, kerja kau pakai motosikal lah. Motosikal lah. Kau layak itu. Tak perlulah anak kita tak layak, tak boleh, tak mampu beli kereta. Kita tolong beli bagi kereta. Kita tolong beli kereta. Maintenance tu dia tak layak. Bila maintenance tak layak, akhirnya kereta tu dia jual. Dia lebih baik biar dia hidup cara seadanya apa yang dia mampu. Kita buat kerja untuk akhirat lah. Sebab kita nak menuju ke akhirat. Tu, masa kita bersedekah, kena seiring dengan baca apa-apa niatkan. Boleh. Kalau kita tak niat pun tak apa. Kalau kita ada niat tujuan yang lain. Aku sedekah ini untuk arwah mak aku. Boleh. Akan sampai pahalanya. Aku sedekah ini untuk arwah bapak aku. Boleh. Ataupun aku sedekah ini untuk diriku, isteri dan anak-anak. Boleh. Ataupun aku sedekah ini untuk isteri-isteriku. Boleh. 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 Dan yang cantiknya kita sedekah, orang tu tak tahu yang kita sedekah untuk dia. Yang pahala. Itu bagus. Itu macam kita tadi. Kita awal-awal pagi kita dah baca surah Al-Fatihah dan kita sedekah kepada orang-orang yang kita sebutkan. Orang pun tak tahu. Orang tu mungkin tidur. Orang tu mungkin tak tahu. Saya setuju sangat tu. Hindun. Ya, setuju. Jadi sekarang kau berusahalah himpun apa yang kau nak bawa bekal. Macam kau nak pergi London lah katakan. Kena pergi London. Bila nak pergi London? Banyaknya beg. Yalah, ini nak bawa bekal. Macam tu juga kita nak meninggal. Banyaknya kuatnya solat. Betul? Yalah, ini yang bekal kita nak bawa ke akhirat. Macam tu cara berfikir. Berfikir. Round 97. RM4.10. Assalamualaikum tu. Hari Minggu. Raikan cinta dengan family. Amin.
Amin. Tu dah sarapan belum? Belum. Kejap lagi lah nenek kau buat lah tu. Oh, nenek kau pasal sarapan. Service very good. Very good. Bagus sama. Bagus sama. Jadi untuk itu cukuplah untuk hari ini. Atuk nak pesan kepada diri Atuk, kepada Atuk juga, berusahalah kumpul harta yang banyak. Tadi kata tak boleh tu. Harta pahala. Harta pahala. Harta pahala. Harta pahala ni mudah dan senang. Dan kalau tak ada duit pun tak apa. Pahala tetap dapat. Tak apa. Kalau you tak ada duit, tak dapat pahala haji kerana tak pergi haji, tak apa. Dimaafkan kerana tak ada duit. Habis tu, apa pahala yang tak perlu pakai duit? Solat tak perlu pakai duit. Tak perlu pakai duit. Bangun awal pukul 3 pagi, tak perlu pakai duit. Tapi mengantuk pun. There is a pay. You pay for the mengantuk. Allah ganti dengan mengantuk itu dengan pahala yang besar solat tahajud. Memang mengantuk. Memang mengantuk. Tak kala kita bangun, memang mengantuk. Memang mengantuk. Syaitan lagi tekan dia. Mengantuk. Mata mengantuk. Tapi kerana kita dengan Allah Subhanahu Taala, kita bangun tahajud. Pukul 3, pukul 4. Kita solat. Kita berdoa. Kita solat taubat. Kita solat hajat. Kita bangun. Dan Allah ganti dengan mengantuk kita itu. Memang mengantuk. Memang mengantuk. Tapi lama-kelamaan, apabila kita biasa, kita rasa nikmat kita bertahajud. Kita tak akan tinggal tahajud. Macam kita makan nasi tengah hari lah. Kata perut kita tu, pukul 1 masuk nasi. Pukul 1 masuk nasi. Sampai masa je, perut kita akan berkeroncong. Nak makan nasi. Sama dengan orang selalu tahajud. Dia akan bangun. Dan dia akan terus dengan senang saja. Dengan redha. Dengan redha. Dia terus pergi tahajud. Tak percaya, buatlah. Buatlah. Ni rakan-rakan kita ramai lagi yang tak buat tahajud ni. Yang buat duha cantik. Cantik. Ramai dah. Yang dulu tak pernah buat duha. Bila berkawan dengan atuk, bincang borak-borak dengan atuk, mulai buat duha. Indun. So buat duha. Dan mulai rasa seronok. Mula-mula buat 2, kemudian 4, 6, 8. Sebab solat duha ni buat angka-angka genap. Buat sampai 12. Kalau 12, kata sahabat, orang yang buat duha 12 rakaat setiap hari, di syurga akan ada sebuah istana emas. Berlantaikan berlian permata. Itu janji Allah. Besar. So, bila dunia kita boleh cari nak buat istana emas? 4 kali mati pun tak boleh buat istana emas. Istana biasa pun tak boleh buat. So, kenapa you kejar benda yang tak boleh buat? You buatlah, you kejar benda yang boleh buat. Ya, dia boleh buat. InsyaAllah buat. Bangun, insyaAllah fikir. Bangun. Berarti, Allah ganti dengan mengantuk kita tahajud itu. Allah ganti. It's not free, no. Allah pay to us. Allah pay to us. Orang yang tahajud mendapat banyak keistimewaan. Kalau nak cerita panjang lagi lah. Sama juga orang solat sunat fajar 2 rakaat. Atuk selalu aja. Rasulullah tidak pernah tinggal. Sahabat Rasulullah tidak pernah tinggal. Orang beriman tidak pernah tinggal. Solat sunat fajar. Sebab ganjarannya dunia dan isinya. You are jutawan. Siapa solat sunat fajar pagi tadi, you are millionaire. Millionaire. So why you worry? You miskin. You just smile. You just smile. Because you are already millionaire. InsyaAllah tu. Terima kasih kursi ilmu yang bermanfaat. Ya, kita solat fajar. Begitu juga kita solat qobliyah ba'diyah. Solat subuh. Qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah zuhur. Qobliyah asar, maghrib. Kita buat. Kita buat. Kita buat. Ini yang penting. Mudah, tak payah pakai duit. Kita ni terbalik tau. Benda yang kena pakai duit, kena pakai tenaga banyak, itulah yang kau usaha nak dapat. Sebab itu dunia. Sebab itu dunia. Itu bukan akhirat. Tapi kalau untuk akhirat, no need money. Tak payah duit. Bahkan kalau kau tak ada duit, kau masih lagi. Kau lapar, masih lagi boleh buat pahala. Kau puasa. Puasa Isnin Khamis. Kau lapar kan? Tak cukup nasi nak makan. Kau puasa. Rasulullah pada satu pagi, selepas daripada solat subuh apa semua, selepas duha dia masuk dapur. Angkat saji kosong. Tak ada apa. Kebetulan Aisyah pun tengok di belakang Rasulullah. Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, Rasulullah nak makan apa pagi ke?" "Tak ada. Aku saja tengok saji, bawa saji ada apa-apa. Kalau tak ada apa-apa, tak apalah. Aku puasa hari ini." Itu cara Rasulullah. Sebab itu puasa sunat, tak payah niat. Tak payah sebelum subuh niat, tak payah. You tengok pagi tak ada benda nak makan. Duit tak ada 1 sen pun. Tak apalah, saya puasa hari ini. Itu kaedah yang diajar oleh Rasulullah. Kaedah. Thank you for moral support and knowledge. Thank you orang pala. Kaedah. Ayu, Nurgayu. Assalamualaikum tau. Waalaikumsalam. Ayu. Preparation for. Waalaikumsalam Ayu. Nur Hidayah. Hidung. Itu penting. Cara Rasulullah. Rasulullah puasa. Tak ada duit, you puasa.
Tak ada duit puasa. Rasulullah sampai ikat 4 biji batu tu. 4 biji batu kerana lapar. Bukan Rasulullah tak ada duit. Bukan Rasulullah tak kaya. Tapi Rasulullah pilih lapar. Sebab apabila lapar itu mendekati diri dengan Allah SWT. Sebab tu kita diwajibkan puasa bulan Ramadan. Tapi janganlah tunggu bulan Ramadan. Sebab Rasulullah puasa Isnin Khamis. Paling tidak puasa tengah-tengah bulan hijrah. Iaitu 13, 14, 15 masa bulan purnama. Ataupun yang hebatnya puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Lusa puasa, satu hari dia puasa. Itu Nabi Daud. Nabi Daud, orang yang hebat. Martabatnya tinggi. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita boleh beribadat, kumpul pahala sebanyak tanpa guna duit. Jadi kenapa kita perlu kejar? Kita perlu kejar harta dunia sehingga kita tinggal solat. Ini yang tak betul. Kaya tak salah. Mencari harta dunia tak salah. Kecuali halal lah. Jangan kau bantai rasuah. Tak salah. Biar jadi kaya. Kaya tak apa. Sukses kau. Sukses. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Apabila kamu bersyukur, Allah akan tambah lagi kekayaan kamu. Tak apa. Tapi kau jangan tinggal solat. Kau jangan buat alasan. Jangan buat alasan, aku tak sempat nak solat sunat. Kau jangan buat alasan, aku tak sempat nak puasa. Kau jangan buat alasan, aku tak sempat nak zikir. Kalau kau bagi alasan gini, mungkin di dunia kau kaya. Tapi di akhirat, kau jadi papa kedana. So, it's your choice. Di akhirat, kau hidup selama-lamanya, berjuta-juta tahun. Di syurga, tak mati dah kita. Tapi, di dunia, umur berapa? 70 habis. 80 habis. Tapi di syurga berjuta-juta tahun tak mati. Muda sama. Umur 30. Atau umur muda juga. Muda sama. So, kenapa pilih yang sementara? Kenapa pilih yang sementara? Sedangkan kita diberi pilihan. Pilihan untuk akhirat. Tak salah kaya. Tak salah pangkat besar. Dan itu memang ditutup dalam Islam. Tapi yang salahnya, apabila kau jadi pengarah, kau pangkat besar, kau tak solat. Duk meeting masa solat. Orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau kata, kau diam je. Kau buat tak tahu je. Kau memperkecil-kecilkan panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Azan itu adalah panggilan solat. Panggilan ilahi. Suara daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengajar muazzin. Supaya panggil solat. Kau buat main-main je. Main-main. Kau menghina Allah. Jagalah kau. Akan dibakar di api neraka nanti. Waalaikumsalam. Itulah. Betul. Betul sama. Biar seimbang dunia dan akhirat. Bukan seimbang ayu. Bukan seimbang. Seimbang tak betul. Biar banyak akhirat. Sikitkan dunia. Jangan seimbang. 24 jam. Jangan gunakan untuk solat hanya setengah jam. Ya, itu tak seimbang. Kalau nak seimbang 12 jam ibadat, 12 jam. Itu baru seimbang. Ayu kena betul sikit. Kena banyak akhirat. Adakah nak sama banyak, nak seimbang, yang kau nak tinggal dengan yang kekal dengan kau? Yang kekal lah kita kena usaha lebih. Yang nak tinggal, buat sikit-sikit je lah. Kau rumah besar pun kau tinggal. Kan? Harta banyak pun kau tinggal. Belum ada sejarah dunia. Daripada Nabi Adam sampai sekarang. Orang meninggal. Masuk ke dalam kereta. Duduk dalam kereta. Tanam dengan kereta. Tak ada. Korun pun. Habis kau. Habis. Permission back to Allah. No money required. But the benefit that will be get unlimited value. Agree with you. Agree. Baik tu. Baik. Kena banyakkan ayu. Banyak. Bukan seimbang. Tak boleh. Itu banyak pepatah-pepatah Melayu yang tak boleh dipakai. Macam rezeki tak akan datang bergolek. Yang bulat tak akan datang bergolek. Yang pipih tak akan melayang. Itu tak boleh pakai itu. Sebab rezeki Allah, ada rezeki yang tiba-tiba. Kamu tak usaha, tak buat apa. Allah berkuasa. Kun fayakun. Rezeki itu sampai. Sebab tu ayat tu tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Dia sudah jadi, seolah-olah dia sudah jadi menafikan kekuatan Allah, kehebatan Allah. Boleh dikatakan yang bulat tak datang bergolek, yang pipih tak datang melayang. Sedap cakap. Tapi di segi syariah tak betul. Tak betul. Sebab dalam banyak-banyak punca rezeki, antaranya ialah rezeki yang tak disangka-sangka. Apa maknanya? Maknanya yang bulat datang bergolek, yang pipih datang melayang. Itulah. Baik-baik tu. Terima kasih. Jadi cukup tahan hari ni. Cukup tahan hari ni. Banyak ni cerita ni. Banyak. Tapi sama esok lah. Sama esok lagi. Jadi semoga sedikit memberi penerangan, pedoman kepada atuk, anak cucu atuk. Saya tengah belajar juga lagi tu. Dan sentiasa belajar. Belajar tak salah.
Siapa yang mula di sini, memang Atuk akan bagi correction dari segi syariah. Semoga membantu supaya pendekatan kita ke arah apa yang dikehendaki oleh Allah SWT itu menjurus kepada ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Jalan yang diredai oleh Allah. Hidayah daripada Allah. Itu kita nak. Yang kita nak untuk kita capai. Jadi baru ada untung. Macam mana you? Betul tak you? Baru kita ada untung. Kita akan dapat satu pendedahan yang baru. Pendekatan yang baru yang kita boleh capai. Jadi cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak. Kepada yang sudi hadir, jenguk Atuk, terima kasih banyak. Kalau nak kira panjang lagi lah. Besok kita sambung. InsyaAllah. Siapa minat politik, join Atuk malam ni. Pukul 9, pukul 10. Moderator PRU ke-15. Betul. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Wallahu a'lam.